Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 6. Jadi untuk kelas hari ni kita akan masuk unit yang kedua iaitu pecahan. Jadi kita akan video ini adalah video yang mengikut subtopik. Jadi subtopik yang pertama kita akan tengok adalah darab pecahan. Okey. Apakah maksud darab pecahan ni ataupun apakah maksud pecahan itu sendiri, kita akan tengok dekat kandungan pembelajaran kita pada hari ni. So untuk video kali ni kita akan tengok balik ataupun ulang kaji balik ataupun kita ingat balik apakah pengenalan, apakah pecahan, dan yang kedua adalah kita akan masuk subtopik yang pertama iaitu darab pecahan. So, pengenalan untuk pecahan, kalau kita tengok apa itu pecahan, pecahan adalah satu nombor yang ada dua side, atas dan bawah. Jadi, macam mana cara kita nak baca pecahan ni? Kita akan baca 3/4. Dan kalau kita tengok, di atas ni sebenarnya dia ada nama dia. Nombor 3 tu sebenarnya nama dia adalah pengangka. Dan kalau nombor 4 tu di bawah tu kita akan bagi dia penyebut. Jadi selalunya sebelum ni kita akan sebut yang atas ni atas kan, nombor atas. Yang bawah kita akan sebut nombor bawah. Tapi sebenarnya dia ada nama dia. Atas pengangka, bawah penyebut. Okey, seterusnya kita akan tengok pula jenis pecahan. Berapa banyak pecahan yang ada dalam dunia ni? Sebenarnya dia ada 3. Yang pertama, pecahan wajar, pecahan tidak wajar, ataupun pecahan tak wajar, dan pecahan nombor bercampur. Jadi, apa maksud pecahan wajar ni? Pecahan wajar ni dia pengangka lebih kecil daripada penyebut. Ingat pengangka ni nombornya di atas, penyebut nombornya di bawah. Jadi, contoh pecahan wajar 1/2. Awak boleh tengok dekat sini penyebut pengangka lebih besar, lebih kecil. 1 kan, okay, penyebut 2. Jadi 1 lebih kecil daripada 2. Okay, kalau pecahan tidak wajar pula, pengangka besar daripada penyebut. Contoh pecahannya adalah 9/5. Jadi awak nampak 9 yang dekat atas ni besar. So kalau besar maksudnya tak wajar. Okey, kalau nombor bercampur pula, dia adalah gabungan nombor bulat dan pecahan. Okey, apa contoh nombor bercampur? Dia adalah nombor 1 iaitu nombor bulat gabung dengan nombor pecahan 2/3. Jadi macam ni kita nak baca nombor bercampur, kita akan baca 1 2/3. Seterusnya kita akan tengok pula macam mana nak tukar pecahan tak wajar kepada pecahan nombor bercampur. Dia ada pertukaran dia. Ini saya ulang saja daripada tahun 5, tahun 4 dulu kita dah belajar dah benda ni. So kalau pecahan tak wajar nak tukar kepada nombor bercampur, kita akan melakukan operasi bahagi. Bahagi apa? Okey, contohnya 5/3 kita tahu dia pecahan tak wajar. So kita akan bahagi 5 bahagi 3. Okey, bahagi ni bahagi yang ringkas, yang paling ringkas sekali. Lepas tu kita akan ambil nombor atas, baki dan nombor yang kita bahagi balik tadi. So dia akan jadi 1 2/3. Jadi nak baca dia 1 yang atas, lepas tu bawa ke bawah 2 dan selepas tu 3. 3 ni sentiasa jadi penyebut. Okey, lepas tu macam mana pula nak tukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar? Kita akan buat operasi darab dan tambah. Contoh, ini adalah nombor bercampur 1 2/3. So kita akan buat operasi darab dulu. Penyebut darab dengan nombor bulat 3 darab 1 dan selepas tu kita tambah dengan 2. So macam mana tu? 3 darab 1 dapat 3 tambah 2. So 3 tambah 2 jawapan dia 5. So macam mana kita nak tulis? Kita akan tulis 5/3. So kalau kita tengok dekat sini, penyebut sentiasa nombor yang sama dengan soalan. Dia tak boleh berubah. Kalau soalan dia 3 penyebutnya, kalau kita tukarkan jenis pecahan tetap 3 pada penyebutnya, melainkan ada pertukaran ataupun permudahkan pecahan. So ini pun sama, kita kalau 3 kat sini, 3 jugalah dekat sini. Okey, seterusnya kita nak tengok, boleh buka buku aktiviti muka surat 11. Kita akan masuk subtopik yang pertama iaitu darab pecahan. Kita akan terus tengok buku aktiviti sebab senang. Awak boleh terus salin apa yang saya cuba tunjukkan dalam video ni ya. Okey, kita akan tengok soalan A dulu.
Okey, pecahan wajar, darab pecahan wajar. Okey, itu untuk soalan A lah. Saya terus bagi soalan. Contoh soalan nombor 1. 1/3 darab dengan 1/4. So, kita akan darab macam biasa. Macam mana nak darab pecahan? Yang atas darab dengan yang atas. Maksudnya, pengangka kita darab dengan pengangka. Lepas tu penyebut kita akan darab dengan penyebut. So 1 darab 1 dan yang penyebut 3 darab 4. Okey, lepas tu dia akan terus dapat jawapan 1 darab 1 letak balik dekat pengangka 1, 3 darab 4 awak akan dapat 12. Jadi kenapa saya bulatkan ada bulatan merah dengan bulatan ungu ni? Okey, ini adalah kita panggil dia kaedah potong-potong. So apa maksud kaedah potong-potong atau pemansuhan ni? Okey, kita akan tengok satu kaedah namanya kaedah potong-potong ataupun kita panggil pemansuhan. Okey, apakah nama kenapa kita panggil dia kaedah potong-potong? Dia ni sebenarnya nak kecilkan pecahan sebelum awak darabkan pecahan tersebut. Supaya kita tak payah darab nombor tu jadi nombor yang terlalu besar. Jadi kita potong-potong dulu. Okey, apa yang kita kena buat adalah kita kena bahagikan dengan sifar yang sama. Itu maksud pemansuhan ataupun potong-potong. Jadi macam mana kita nak potong-potong, kita kena tengok nombor yang bersilang. Okey, kalau kat sini nombor bersilang dia, kalau kita tengok nombor pecahan pertama iaitu 7 dengan pecahan kedua dekat bawah dia 7. Atas bawah itu maksud bersilang. Jadi kalau dekat petak merah ni 7 dengan 7 ni dia memang nombor yang sama dan dia mestilah ada dalam satu sifar yang sama iaitu sifar 7. So apa kita nak buat? Kita kena bahagikan dengan sifar 7. 7 bahagi 7 dapat 1 dan 7 bahagi 7 pun dapat 1 juga. Okey, yang seterusnya kita tengok pula petak ungu iaitu nombor 4 dan 10. So kalau kita fikir 4 dengan 10 ni dia ada dalam satu sifar yang sama iaitu sifar 2. Dia tak ada dalam sifar 4 lah sebab 10 memang tak ada dalam sifar 4. So kita ambil sifar 2. Okey, apa yang kita buat adalah kita bahagikan juga. Okey, 4 bahagi 2 akan dapat 2. So lepas tu 10 bahagi 2 akan dapat 5. So ini maksudnya potong-potong. Yang palang warna hijau ni adalah potong-potong namanya. Dan macam mana kita potong? Kita bahagikan nombor yang bersilang dengan satu sifar yang sama. So macam mana kita nak tulis balik? Kita nak ambil je nombor dekat atas ni, perkan dengan nombor dekat bawah. Okey, so 1/5 dengan 2/1. So lepas tu kita darab je macam biasa. 1 darab 2, 2 dan 5 darab 1, 5. So kita akan dapat 2/5. Seterusnya kita nak tengok pula soalan yang berikutnya. Contoh soalan nombor 4. Okay, so nombor 4 kita tengok pecahan ni kita boleh tengoklah dalam bulatan merah dengan bulatan ungu kan. So 5 dalam bulatan merah ada 5, 5. So kalau kita fikir 5 dengan 5 dia mesti ada dalam satu sifar yang sama lah. Sifar 5. So apa kita buat? Kita boleh potong dan bahagi dengan sifar 5. So 5 bahagi 5 dapat 1. 5 bahagi 5 pun dapat 1. Okay, seterusnya bulatan warna ungu pula. Dia ada dalam satu sifar yang sama juga. Sifar apa agak-agaknya? So kalau saya fikir 4 dengan 8 dia ada dalam sifar 2 dan sifar 4. So kita boleh bahagi dengan 4 terus. Okey, 4 bahagi 4 dapat 1, 8 bahagi 4 dapat 2. Okey, so lepas tu kita terus tulis jawapan dia. 1 ambil terus jawapan 1/2 darab dengan 1/1 dan kita darab pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. Lepas tu awak terus dapat jawapan 1/2. So ini adalah nombor termudah lah. So tak payah buat apa-apalah. Okey, kita nak tengok pula untuk proses darab antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar ataupun dengan nombor bercampur. So saya ambil soalan nombor 1 B, soalan B nombor 1. So 5 1/3 darab dengan 1/2. Okey, apa yang kita kena buat dulu? Kita wajib tukarkan pecahan nombor bercampur ni kepada pecahan tak wajar dulu. Gunakan konsep darab tambah. So kita darab 3 darab 5, 15
15. 15 tambah 1 dapat 16. So, kita akan dapat 16/3 darab dengan 1/2. So, apa kita nak buat kat sini? Sama macam kaedah darab tadi. Kita tengok dulu yang mana kita boleh potong-potong. So, kalau saya tengok dekat sini, 16 dengan 2 ni kita boleh potong dengan sifir 2. So, 16 bahagi 2 dapat 8, 2 bahagi 2 dapat 1. Okey, tapi 1 dengan 3 tak ada dalam satu sifir yang sama. So, kita terus je tulis balik. 8/3 darab 1/1. So, darab pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut, awak akan dapat 8/3. Dan 8/3 ni pula dia adalah nombor pecahan tak wajar. So, wajib tukar ke nombor bercampur. Gunakan konsep bahagi pecahan. Okey, bahagi dia bahagi yang asas je. 8 bahagi 3. 8 tak ada dalam sifir 3. So, kita ambil nombor yang kurang daripada 8 iaitu 6. Dalam sifir 3, 6 ni adalah nombor yang kedua. So, kita letak 2 dekat atas. Lepas tu tolakkan. 8 tolak 6 dapat 2. So, macam mana nak baca pecahan nombor bercampur ni? Kita baca dari atas. 2/3. 2 atas, 2 bawah, jadi atas per 3. So, jawapan ni selalunya dia memang akan jadi nombor bulat dekat depan. Lepas tu yang bawah baki ni jadi pengangka. Yang kat sini ni yang kita bahagikan ni tetap jadi penyebut. Ingat saya sebut penyebut tetap penyebut yang sama. Tak boleh berubah penyebut. So, apa yang awak kena buat untuk hari ni adalah latihan buku aktiviti muka surat 11. Boleh cuba buat. Okey.